Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat, kurnia serta izinnya dapat lagi kita bertemu dalam siri laman ilmu yang seterusnya, anjuran Masjid Negeri Perak. InsyaAllah pada pertemuan kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan perempuan yang berada di rumah beberapa perkara ataupun beberapa renungan yang dapat kita ambil daripada mentadabbur, iaitu kita menghayati, kita merenung makna-makna yang terkandung dalam ayat Al-Quranul Karim. Adapun ayat yang menjadi pilihan dalam pertemuan pada malam ini, insya-Allah saya akan memilih beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyentuh tentang apa yang disebut sebagai halalan tayyiban, iaitu sesuatu yang halal, yang baik, dan tayyiban, yang baik ataupun yang elok. Mengapa tajuk ataupun ayat ini saya pilih untuk dikongsikan kepada tuan-tuan perempuan pada malam ini? Kerana baru-baru ini negara kita digemparkan dengan suatu isu di mana berlakunya penyeludupan ataupun penyelewengan dalam menguruskan daging-daging import, dan di sana timbul keraguan dan timbul kerisauan dalam majoriti umat Islam tentang status daging-daging yang mereka dapatkan di pasaran pada waktu ini. Tetapi dalam pertemuan yang ringkas pada malam ini, saya tidak akan menyentuh perkara itu secara khusus. Tetapi di sana kita perlu lihat adanya keperluan untuk kita melihat semula sejauh manakah kita umat Islam benar-benar mengambil ataupun menitik beratkan tentang isu makanan dan minuman yang halal dimakan dan diminum. Dan tidak lain tidak bukan, tentulah rujukan utama kita sebagai umat Islam adalah dengan kita melihat semula apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam ribuan ataupun di dalam himpunan kata-kata baginda yang agung. Sebelum itu, bila kita sebut tentang tadabbur, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan di rumah, tentulah kita perlu memahami dulu apa yang dimaksudkan dengan tadabbur dan mengapa Islam melihat bahawa perbuatan mentadabbur ataupun merenung makna ini memiliki nilai ataupun keperluan yang penting bagi umat Islam pada hari ini. Tadabbur seperti yang kita selalu dengar ataupun seperti yang kita tahu, ia bermaksud ialah kita melihat ataupun menghayati makna di sebalik ayat-ayat yang kita baca ataupun kita temui di dalam Al-Quran misalnya. Dan di sana ada perbezaan. Apabila kita sebut Al-Quran, kita kena tahu Al-Quran merupakan kalamullah yang sentiasa terpelihara kesucian dan keagungan kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan Al-Quran ini juga sentiasa terpelihara dalam dua keadaan. Yang pertama disebut sebagai terpelihara pada masafnya ataupun fisutur, pada Al-Quran itu sendiri, pada jilid ataupun pada helaian itu sendiri, pada masaf itu sendiri sudah dipelihara akan keaslian dan kesuciannya. Dan begitu juga Al-Quran ini dipelihara dari sudut fisudur, dari sudut hafalannya, dari sudut hafazannya, iaitu ini dapat kita lihat dengan setiap tahun lahirnya ribuan, malah jutaan para hafiz Al-Quran daripada mahat tahfiz, daripada pondok, daripada sekolah-sekolah yang menekankan hafalan Al-Quran di dalam sistem pelajaran. Jadi sepanjang zaman, daripada zaman dahulu hinggalah zaman sekarang, Al-Quran itu sentiasa terpelihara dari dua keadaan ini, dari dua sudut ini, iaitu terpelihara dari keaslian mazhabnya itu,
dan juga terpelihara dari sudut hafalannya itu. Kerana tidak ada seorang pun yang boleh mengubah makna ataupun lafaz Al-Quran itu dalam keadaan ia dihafal oleh jutaan orang yang lain. Dihafal ataupun dipelihara dalam ingatan puluhan manusia yang lain. Dari sudut itulah Al-Quran ini sentiasa kekal keasliannya, sentiasa relevan sepanjang zaman, dan wajar kita meneruskan pemeliharaan ini dengan mengambil makna-makna yang terkandung di dalamnya pula. Itu dari sudut pemeliharaan Al-Quran. Adapun kita kena satu perkara yang kita perlu sedar. Al-Quran ini bukan sahaja digalak untuk kita baca dan hafal, tapi di sana juga ada tuntutan lain yang mana kita perlu memahami makna-makna Al-Quran serta mentadabbur ayat-ayatnya. Banyak ayat Quran yang menggalakkan manusia ini agar melihat alam ini dan memerhati. Kerana itulah banyak ayat Quran yang kita temui menyebut tentang afala tatafakkarun, tidakkah kamu melihat? Afala yanzurun, tidakkah kamu merenung melihat? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Banyak ayat-ayat yang bertanya ataupun menyeru untuk kita menghayati dan merenung makna di sebalik sesuatu. Begitu juga di dalam surah An-Nisa, ayat Allah SWT berfirman mafhumnya, afala yatadabbaruna al-Quran, patutkah mereka yakni bersikap demikian, iaitu tidak mahu mentadabbur Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan melihat banyak perselisihan yang berlaku di dalamnya. Kerana itulah kalau kita perhatikan kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Samawi yang terdahulu, kerana banyaknya berlaku penyelewengan oleh ahli kitab dan oleh golongan bukan Islam, maka kesucian dan keaslian itu sudah dirosakkan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Berbeza dengan Al-Quran. Kerana itu kita tidak akan menemui apa-apa yang meragukan atau apa-apa yang berselisih, menyalahi di antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Baik, berbalik kepada tajuk yang ingin dibahaskan ataupun ingin saya kongsikan pada malam ini, tuan-tuan puan-puan yang mati Allah, apakah yang dimaksudkan pula dengan halal dan tayyiban? Baik, secara mudahnya halal dan tayyiban, kita mulakan dengan istilah halal dahulu. Secara ringkasnya, istilah halal boleh kita ta'arifkan sebagai sesuatu yang diharuskan, sesuatu yang dibolehkan oleh syarak. Begitu juga disebut sebagai sah ataupun dalam bahasa Inggerisnya lawful. Manakala tayyiban pula ataupun tayyib bermaksud sesuatu yang baik, sesuatu yang selamat, sesuatu yang bersih. Itulah yang dimaksudkan dengan tayyiban. Dan di dalam Al-Quran, di sana ada 4 tempat ataupun 4 surah yang menyebut menggandingkan kalimah halal dan tayyiban ini secara bergandingan, secara bersama. Disebut halalan dan tayyiban. Adapun di sana ada juga ayat lain yang menyebut makanlah kamu sesuatu yang baik. Disebut tayyiban saja, tak sebut halal. Tetapi ia merangkumi juga makna halal. Kerana sudah tentulah yang baik itu halal. Sudah tentulah yang halal itu baik, tetapi belum tentu sesuatu yang baik itu halal. Gabungan kedua-dua unsur ini, iaitu gabungan halalan dan tayyiban, membawa maksud sesuatu yang dibenarkan, sesuatu yang sah dan juga baik dan menyihatkan. Itu yang dimaksudkan dengan halal dan tayyiban. Ia juga boleh kita katakan merujuk kepada unsur-unsur kebersihan, keselamatan dan kualiti sesuatu makanan ataupun produk pada masa yang sama. Hubungan di antara halal dan tayyiban ini sangat rapat dan bergandingan, dan ianya menyumbang juga kepada pembangunan moral insan. Kerana apabila umat Islam itu mengkonsum ataupun mengambil sesuatu makanan ataupun produk yang halal dan tayyiban, ia menyumbang kepada lahirnya tubuh badan yang sihat,
serta memudahkan ibadah dari sudut rohaninya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana tumbuhnya badan kita, jisim kita ini tentulah daripada apa yang kita masukkan ke dalamnya, apa yang kita ambil setiap hari. Maka tubuh badan yang mengambil makanan yang halal dan sihat, maka ia akan memudahkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan dengan halal dan thayyiban. Baik, kita pergi kepada satu persatu. Adapun di dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan perempuan di rumah yang mungkin sekarang boleh mudah nak mencapai Al-Quran, boleh ambil Al-Quran, kita sama-sama kita semak ayat ni bersama insya-Allah. Baik. Tempat pertama yang menyebut ayat tentang halal dan thayyiban terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Kalau ada Quran boleh semak. Saya bacakan ayat ini terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Baik, ini tempat pertama di dalam Al-Quran yang menyebut tentang halal dan thayyiban. Maksudnya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu min thayyibat, kulu mimma fil ardi halalan tayyibat, halalan tayyiba, makanlah daripada apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya ia musuh kamu yang nyata. Kemudian disambung dengan ayat seterusnya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, bahawasanya syaitan ini sentiasa menyuruh kamu ke arah kebaikan, iaitu su'. Su' ni keburukan. Dan fahsya, fahsya ini pula perkara yang keji, perkara yang munkar. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan supaya kamu mengatakan kepada Allah perkara yang kamu tidak tahu. Dalam kita nak merenung maksud ayat ini, lihat apa yang disebut dengan su'. Para ulama tafsir meletakkan definisi su' dekat sini ataupun diterjemahkan sebagai sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan as-su' ialah apa-apa perkara kelakuan yang berkaitan dengan zina, iaitu jenayah seksual, di mana salah laku yang melibatkan nafsu, hambatan seksual, ini yang dikategorikan sebagai su'. Ini menurut pandangan Imam At-Tabari. Manakala bagi Ibnu Katsir, al-fahsya pula bermaksud zina itu sendiri. Perbuatan zina itulah yang dinamakan sebagai fahsya. Tafsiran yang sama juga dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi, yang mana senada dengan makna yang diberikan oleh Ibnu Katsir sebentar tadi. Imam Al-Baghawi bersetuju dengan Ibnu Abbas, tafsiran Ibnu Abbas, bahawa al-fahsya bermaksud apa-apa dosa yang boleh dikenakan hukum hudud. Macam tadi, zina merupakan salah satu daripada jenayah yang dijatuhkan hukuman hudud ke atasnya. Apabila kita lihat dan perhalusi keseluruhan struktur ayat yang saya bacakan tadi, kita dapat rumuskan bahawa pemakanan dan amalan kepenggunaan, orang panggil consumerism, amalan berjual beli, kita hari ini sebagai pengguna, sangat berkait rapat. Maksudnya makanan dan kepenggunaan ini yang berasaskan halal dan thayyiban mempunyai hubungan yang sangat penting dan rapat dengan kemampuan, dengan keupayaan kita untuk menghindarkan seseorang daripada terjebak dengan gejala berkaitan as-su' dan juga al-fahsya.
Kerana itulah bila kita sembrono dengan apa yang kita telan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, maka tubuh kita ini cenderung untuk merasa berat melakukan ibadah. Tubuh kita ini juga cenderung untuk jatuh kepada perbuatan maksiat dan kemungkaran. Kerana itu hati-hatilah dengan apa yang kita makan. Kerana sudah tentulah bila Al-Quran mendahulukan perintah makanlah yang baik dan halal ini, diikuti pula supaya kita menjauhi perkara suk dan fahsyak. Tentulah di sana ada perkaitan bagaimana bila kita mencari yang halal, makan yang baik, perkara itu sebenarnya dapat membantu membentengi diri kita daripada jatuh kepada kemungkaran dan dosa. Baik, seterusnya dalam ayat yang kedua, surah yang seterusnya yang menyebut tentang halal dan tayyiban dapat kita temukan dalam surah Al-Ma'idah ayat 87 dan 88. Boleh buka kalau yang ada Quran di tangan lah. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik dari apa yang telah Allah halalkan ke atas kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau batas. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, dan makanlah sebahagian rezeki yang Allah berikan kepadamu dengan halal lagi baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, allazi antum bihi mu'minun, kepada Allah jika kamu beriman kepadanya. Surah Al-Ma'idah ayat 87 dan 88. Okey, baik. Dalam ayat yang seterusnya ini berbeza sedikit struktur ayat ini dengan di dalam surah Baqarah tadi. Ayat ini dalam surah Maidah ini pula, ia membincangkan tentang dimensi rohani, dimensi spiritual seseorang Muslim itu yang lahir daripada berpegangnya dia kepada konsep halal dan tayyiban. Jika dalam ayat sebelum ini tadi dalam surah Al-Baqarah, halal dan tayyiban dikaitkan dengan konsep al-mu'tad. Kalau tadi itu disebut mencari yang baik dan halal itu boleh menghalang dia daripada perkara suk dan fahsyak, perkara yang buruk dan keji. Adapun dalam ayat surah Maidah ini pula, ia dikaitkan dengan konsep al-mu'tad, iaitu berlebih-lebihan ataupun melampau. Kerana itulah disebut tadi innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik. Imam At-Tabari dalam menerangkan tentang maksud al-mu'tad, menerangkan bahawa al-mu'tad ini bermaksud apa-apa sahaja perbuatan yang melebihi sempadan, yang melampau, yang telah digariskan oleh syarak. Begitu juga Ibnu Katsir mempraktikkan pendekatan tafsir tematik, bahawa di sini mentafsirkan ini bermaksud ia boleh dirujuk juga kepada satu lagi ayat lain, iaitu dalam surah Tahrim ayat pertama. Kerana nada ayat ini seakan-akan menyerupai ayat pertama dalam surah Tahrim, iaitu janganlah kamu menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan. Maafkan saya, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang Allah telah halalkan. Dalam surah At-Tahrim itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik
wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat pertama surah Tahrim ini Allah menegur ataupun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kepada kamu? Dalam ayat ini ada kisahnya tersendiri yang panjang dan mungkin tuan-tuan boleh temukan dalam kuliah siri yang lain, iaitu ada perselisihan di antara isteri Nabi. Maka Nabi ketika itu memilih untuk tidak mendatangi isteri-isteri baginda buat sesuatu masa. Tapi Allah menegur, mengatakan mengapa mengharap, maafkan saya, kalau tak silap saya, ada salah seorang isteri Nabi ini memberi hadiah, mungkin madu, tak silap saya. Tapi disebabkan adanya isteri yang lain berasa iri hati, cemburu, Nabi pun tidak makan madu tu. Jadi sedangkan madu tu sesuatu yang halal, kan? Kalau saya salah dalam penafsiran ayat ini, mungkin kita boleh rujuk tafsir balik, betulkan saya jika saya tersalah. Tetapi itu konsepnya sama, iaitu Allah menegur mengapa kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Kerana perbuatan kita mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan, ia terjatuh dalam satu perbuatan yang melampau. Ini yang disebut sebagai al-mu'tad tadi. Dalam hal ini, menurut sebab turunnya Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini sebagai Nabi menegah dirinya daripada berhubungan dengan isteri baginda, sebab ada perselisihan yang disebutkan tadi. Sedangkan hubungan suami isteri itulah sesuatu yang Allah telah haruskan di antara lelaki dan perempuan dalam ikatan perkahwinan. Jadi tindakan Nabi menghalangi dirinya dengan berhubungan dengan isteri itu merupakan sesuatu yang seolah-olah telah mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan. Pada ulasan mufassirin juga menyebutkan ayat ini ialah teguran kepada beberapa orang sahabat yang ingin menjauhkan diri daripada isteri dengan tanggapan apabila mereka meninggalkan layanan kepada isteri, ia dapat membantu diri mereka mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sinilah perbuatan melampau itu tadi. Jika kita ingin kaitkan hubungan melampau ini dengan halal dan thayyiban, kita dapat rangkumkan bahawa larangan keras ke atas sebarang usaha untuk menukar status halal kepada haram ataupun sebaliknya. Kenapa? Jika ada di sana perintah janganlah kamu haramkan sesuatu yang halal, maka tentulah juga Allah juga melarang kita mengharamkan sesuatu, kita menghalalkan sesuatu yang jelas keharamannya. Kerana itu termasuk dalam perkara yang melampaui batas dan juga melanggar batas kesopanan sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang hamba Tuhan. Baik, itu surah Al-Ma'idah. Jadi kita sudah pun menyentuh ataupun merenung dua ayat yang menyentuh tentang konsep halal dan thayyiban. Berpindah kepada ayat halal dan thayyiban yang seterusnya, iaitu terkandung dalam surah Al-Anfal ayat 67 dan ayat 69. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-67-69, ia sedikit lain kerana ayat ini menyentuh tentang situasi dalam peperangan ataupun tawanan perang. Saya bacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu 'azizun hakim. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Okey, maksudnya tidak patut makana, tidak
patut bagi seorang Nabi itu, seorang Rasul yang memiliki tawanan-tawanan perang sebelum melumpuhkan musuhnya di bumi ini. Maksudnya janganlah ambil tawanan sebelum dihapuskan ataupun sebelum dikalahkan pasukan yang sedang kita berperang dengan itu. Kamu mengkehendaki harta dunia, sedangkan Allah mengkehendaki kehidupan di akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jika tiada kitab daripada Allah yang terdahulu, nescaya kamu akan ditimpa seksaan yang besar atas tebusan yang kamu ambil. Makanlah harta rampasan perang. Ini kata tadi tu, dia dalam konteks perang. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Makanlah harta rampasan perang dengan cara yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Baik, larangan ataupun perintah dalam ayat ini pula adalah untuk mengelakkan umat Islam daripada mengambil keuntungan, mengambil tawanan, mengambil habuan dalam peperangan dengan cara yang boleh memberikan kesan buruk kepada keseluruhan komuniti umat Islam. Ayat ini dia mengangkat konsep halal dan tayyiban yang bukan sahaja merangkumi aspek kepenggunaan, bukan aspek kita pembeli jual ataupun sebagainya. Malah ia menyentuh juga, ia berkait dengan etika dalam pentadbiran. Sebab bila melibatkan peperangan ini, tentulah adanya kedudukan ataupun di sana adanya pentadbiran melibatkan tentera yang ramai dan sebagainya. Dalam konsep kita hari ini, kalau kita boleh tadabbur perkara ini dari sudut pentadbiran perniagaan itu sendiri, pengurusan kewangan, integriti orang yang membuat keputusan dasar dalam urusan jual dan beli, dan keupayaan dan kedudukan kekuatan umat Islam dalam rangka strategi perniagaan dan pelantindakan. Benda ini sangat luas. Secara realitinya, kalau kita lihat perkara pada dunia hari ini, penipuan hari ini kita tahu dalam dunia perniagaan ini ataupun dunia kepenggunaan ini, banyak berlaku penipuan yang merugikan kebanyakan orang dan mengkayakan pula setengah golongan yang lain. Penipuan dalam transaksi kewangan dan produk-produk kewangan, meraih keuntungan dan faedah tanpa mengambil kira batas undang-undang, moral-moral agama, isu-isu halal dan berkaitan dengan pengguna, pekerja dan penghilang yang mungkin bukan beragama Islam pun. Inilah antara cabaran yang berlaku hari ini yang kita boleh kaitkan bahawa konsep halal ini, konsep tayyiban ini bukan sahaja dengan apa yang kita makan ataupun apa yang kita beli, tapi ia sebenarnya melihat kepada sesuatu yang lebih besar daripada itu, iaitu pentadbiran, pengurusan, penetapan polisi dan undang-undang dan sebagainya. Baik, itu tentang ayat yang ketiga. Adapun ayat yang terakhir yang saya boleh kongsikan dalam pertemuan pada malam ini adalah diambil daripada surah An-Nahl ayat 114 dan 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 114 dan 115. Oleh itu makanlah daripada apa yang Allah kurniakan kepada kamu, daripada yang halal dan baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu menyembahnya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging khinzir dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah, bukan disebut atas nama Allah. Maka sesiapa yang terpaksa, sesiapa yang dalam keadaan darurat
sedang ia tidak dianiaya dan tidak pula melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, ayat ini dengan jelas membincangkan sesuatu yang fizikal pula bentuknya, sesuatu yang boleh kita nampak, sesuatu yang zahir pula, iaitu kepenggunaan itu sendiri. Bagaimana kita berurusan dalam jual beli ini, ia memberi kesan sebenarnya kepada agama dan kehidupan kita. Jadi ayat ini memberikan garis panduan hukum yang jelas berkaitan perkara yang diharamkan serta bentuk-bentuk keharamannya. Disebut satu persatu apa yang sebenarnya haram dimakan ni. Ia mencakupi pengharaman kerana perubahan zat, iaitu bangkai. Kan, dia suatu yang asalnya elok, apabila bertukar rupa dia, substance dia menjadi bangkai, maka di situlah letak keharamannya. Kemudian pengharaman kerana zat itu sendiri. Bukan kalau tadi sesuatu yang berubah, kali ni tak. Dia memang itu zat dia, iaitu khinzir. Khinzir ni memang zat khinzir itu sendiri haram dimakan. Dan juga yang seterusnya ialah pengharaman disebabkan prosedur, iaitu haiwan yang mati bukan kerana disembelih dengan nama Allah. Jadi disebabkan tata cara itu sendiri yang menyebabkan binatang itu haram dimakan. Itu sebab keharaman yang ketiga. Apa yang dipetik dalam ayat ini dalam kaitannya dengan konsep halal dan thayyiban ialah berkaitan dengan bentuk dan jenis perkara haram yang menjejaskan status halal dan thayyiban. Ayat 3 dan ayat 4 surah Al-Ma'idah. Ayat ini panjang. Seringkali dirujuk oleh para mufassirin untuk memperincikan lagi perbincangan tadi. Apa pula haiwan lain yang haram dimakan? Panjanglah ayat ini, tapi disebutlah antaranya haiwan yang bertaring, berkuku dan sebagainya, ataupun haiwan yang dijadikan sembahan untuk berhala. Itu semua antara haiwan-haiwan yang haram dimakan. Dalam kaitan antara kedua-dua ayat ini, iaitu tadi ayat yang menyebut pasal khinzir, darah dan sebagainya ini, dengan ayat-ayat dalam surah Al-Ma'idah yang saya katakan panjang tadi itu, ia menjelaskan dengan lebih terperinci jenis-jenis kematian haiwan yang menjadi punca ia menjadi haram. Begitu juga peranan ad-darurah, iaitu perkara yang menjadi darurat dalam isu pemakanan. Begitu juga dalam pengurusan haiwan itu sendiri. Tema-tema yang saya sebutkan dalam ayat-ayat ini tadi, ia sebenarnya membuka ruang kepada kita membina kefahaman yang lebih luas dan lebih tepat dalam memahami konsep halal dan thayyiban. Jadi sebenarnya ia merangkumi banyak perkara sebenarnya, kan. Mungkin tuan-tuan puan-puan di rumah tanya, apa pentingnya dan betulkah mengapa ataupun di manakah letaknya keperluan kita, ataupun kalau saya boleh susun balik ayat itu sebagai apakah hikmah sebenarnya kita ni memilih makanan yang halal dan lagi baik. Baik, yang pertama, tuan-tuan puan-puan, hikmah bila kita makan makanan yang halal lagi baik ini, tentulah ia memberikan kita ketenteraman, ia memberikan kita ketenangan, kerana sesuai dengan fitrah seorang Muslim itu, seorang manusia itu, dia mahukan sesuatu yang baik untuk dia makan dan dia telan. Makanan yang haram dan syubhah, sesuatu yang meragukan pula, biasanya ia akan menjadikan jiwa kita ini tak tenang. Kita akan tidak tenteram, gelisah dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan biasa atau pernah melalui perkara ini. Kalau lazim ni di Malaysia ini, bila ada sesuatu, kita ni mudah sangat, bila ada suatu makanan yang viral ataupun semua pakai nak pergi rasa lah. Kemudian bila timbul isu status halal dan sebagainya, maka ketika itulah sesuatu itu kembali viral dan diperkatakan. Kerana mungkin ada yang ingat isu coklat dulu kan, isu coklat Cadbury dulu, sehingga kan ada makcik-makcik yang keluar dekat TV menangis-nangis dan marah kepada JAKIM kan, minta cuci balik darah kami ni dan sebagainya kan. Itu saya waktu zaman belajar dulu tengok video tu, memang kami rasa lucu pun ada. Tapi kita tahu memang setengah ataupun sebahagian umat Islam ni
khinzir atau apa-apa ni mereka cukup takut kan. Sebab perkara yang Allah sebut sebagai sesuatu yang haram, maka kita kena hati-hati dengan apa yang masuk dalam badan kita. Yang kedua, hikmah kita memilih makanan yang halal lagi baik ini kerana apa? Kerana seseorang Muslim, seseorang individu yang dia mengutamakan pengambilan makanan yang halal lagi baik, ia dapat mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mudah untuk beribadah, badan akan jadi ringan, jauh terpelihara daripada penyakit dan sebagainya. Ibadah dan amal soleh yang saya sebutkan di sini, bila disertakan dengan pengambilan makanan yang halal lagi baik, maka sudah tentulah doa yang kita minta lebih mudah untuk dikabulkan. Bukankah di sana ada sebuah hadis Nabi menyebut seorang yang dia mengangkat tangan berdoa, tetapi rezekinya daripada sumber yang haram, makanannya dari sumber yang haram, pakaiannya daripada sumber yang haram. Bagaimana Allah ingin memustajabkan doanya? Jadi di situ ada perkaitan di antara apa yang kita makan dengan ibadah kita, sama ada diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, makanan halal lagi baik ini pula turut berperanan menyelamatkan seseorang daripada siasaan api neraka. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi yang mafhumnya berbunyi, tidak tumbuh daging daripada yang haram melainkan api neraka lebih utama baginya. Yang keempat, seterusnya, pengambilan makanan halal dan baik ini juga ia dapat membentuk darah daging yang baik pula, dan dapat membantu melahirkan insan yang mempunyai sahsiah yang terpuji. Ini berkaitan dengan zuriat lah. Kita nak melahirkan zuriat dengan pembesaran yang baik, maka sudah tentulah kita sendiri sebagai ibu bapa perlu mengutamakan makanan yang halal lagi baik. Dan yang terakhir, makanan yang berstatus halal dan thayyiban ini pula dapat menghindarkan kita daripada pelbagai jenis penyakit. Kerana pertama, ia sudah pun mematuhi syarak, iaitu dah lulus dah daripada piawaian agama. Kemudian apabila kita katakan ia thayyiban pula, ia baik, maka sudah tentulah ia berkhasiat dan menyihatkan tubuh dan dapat mengelakkan diri kita daripada ditimpa penyakit. Baik. Itu di antara hikmah mengapa kita perlu memilih makanan yang halalan dan juga thayyiban. Baik, saya rasa perkongsian saya sampai di sini dulu. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita bermuhasabah. Kita baru saja memasuki tahun baru 2021, tapi ataupun kita katakan malangnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mentakdirkan kepada kita diturunkan banyak musibah dalam beberapa minggu ini. Antaranya banjir, tanah runtuh, ramai orang kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perkara ini tentulah bukan sia-sia. Sebaliknya tentulah ada hikmah di sebaliknya. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah ini agar mereka bersabar dan meyakini bahawa Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik pada hari kemudian. Dan kepada rakan-rakan, kepada saudara mara ataupun golongan yang terselamat daripada ujian ini, janganlah kita berdiam diri berpeluk tubuh saja. Dengan kemampuan yang kita ada, tenaga, masa, kewangan dan sebagainya, hulurkanlah bantuan kepada saudara mara kita yang terlibat dengan musibah ini. Walaupun dengan harta kita mengirimkan doa agar mereka selamat dan sejahtera. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat ujian ini daripada hamba-hambanya dan juga segera menghilangkan wabak COVID-19 daripada terus mengancam kehidupan manusia, khususnya di bumi Malaysia ini, insya-Allah. Terima kasih atas masa yang diluangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf jika ada tersalah dalam bicara, tersalah dalam menyampaikan hukum dan sebagainya. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Boleh tegur kemudian. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan membicarakan dalam topik yang lain pula. Baik buruk datang daripada Allah, tetapi tentulah yang lemah dan buruk itu disandarkan kepada diri saya yang lemah ini. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.